Selalunya lah, Abang Boy banyak cover kes-kes yang dah selesai. Last-last tu dah tahu dah siapa pembunuh dia. Tapi kali ni Abang Boy nak try cover satu kes pembunuhan, satu family yang masih tak dapat diselesaikan. Adalah unsur-unsur paranormal sedikit menyelubungi kes ni. Tapi tak kisahlah daripada mana sudut pandang pun, detail kes ni, misteri dan fakta kes ni sangat-sangatlah gruesome guys. Kes ni terjadi pada tahun 1920-an dan sampai sekarang dah 100 tahun dah weh, tak dapat diselesaikan. So kepada mereka yang pakar-pakar crime dekat luar sana, Abang Boy menjemput korang untuk memberikan spekulasi korang sendiri dekat ruangan komen di akhir video. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, aneh dan seram yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So tanpa membuang masa, kita usah intro dulu. Okay, first Abang Boy nak bagi tahu something dekat korang. Abang Boy minta maaf sangat-sangat sebab selepas ni Abang Boy akan kurang letak gambar atau klip-klip video mengenai crime scene yang Abang Boy akan bahas. Abang YouTube sekarang ni, garang dia lain macam. Tak habis-habis video Abang Boy kena review. Akan tetapi walaupun tak ada gambar crime scene atau video klip, Abang Boy akan letakkan link dekat ruangan description. Kalau korang nak usaha, korang boleh klik sendiri, okay? Okay, let's continue. Pada tahun 1920, ada satu ladang yang diberi nama Hinterkaifeck. Tempat ni terletak di selatan Germany, berdekatan dengan bandar Munich lah. Lebih kurang dalam 70 km daripada bandar Munich. Tempat ni agak pendalaman lah, senang cerita. Jarak di antara rumah ke rumah lebih kurang dalam 500 hingga 1 km guys. Memang betul-betul ceruk. Tempat jin Jerman bertendang lah, bak kata orang Jerman. So di sinilah tinggal satu keluarga, iaitu keluarga Gruber. Ketua keluarga adalah Andreas Gruber, isterinya adalah Sazelia, anak perempuan mereka Victoria dan dua anak Victoria, iaitu Joseph yang berumur 2 tahun dan Sazelia 7 tahun. Dan mereka mempunyai orang gaji pada masa tu. Semua berjalan dengan lancar, masing-masing mengerjakan ladang diorang dengan binatang ternakan diorang dan juga hasil tanaman. Senang cerita, keluarga Gruber ni memang agak senang lah. Akan tetapi semuanya berubah pada musim sejuk 1921. Banyak benda-benda pelik dan misteri berlaku di sekitar rumah kediaman diorang. Orang yang mula-mula perasan adalah orang gaji diorang. Yalah, kerja dia adalah menguruskan rumah, memasak, membasuh dan sebagainya. Dan dia berada dekat dalam rumah tu sepanjang masa. Sementara keluarga yang lain menguruskan ladang mereka. So apa yang terjadi adalah bila dia bersorangan dekat dalam rumah tu, kedengaran seperti bunyi ketukan di dinding. Bila dia pergi cek, tak ada satu apa pun yang dia jumpa. Dia cek di sebalik dinding tu pun tak ada orang baik. Kalau dia dekat ruang tamu, dia dengar bunyi tu dekat dapur. Bila dia pergi pula dekat dapur, dia dengar bunyi tu dekat bilik tidur pula, and so on lah. Benda ni terlalu kerap sampaikan dia dah malas tak layan dah. Sebab mula-mula dia beranggapan yang mungkin anak-anak Victoria yang masih kecil pada ketika itu cuba untuk buat prank dekat dia. Sampailah satu hari bila dia terdengar suara seakan-akan orang berbisik dan bunyi tapak kaki yang kedengaran di atas loteng rumah dorang ni. First time dia dengar benda tu, dia terus berlari keluar mat. Dia berlari ke bangsal untuk mendapatkan Andreas. Dia nak bagi tahu yang ada orang tengah menyorok dekat dalam attic tu. Cuak mat, aku boleh bayangkan lah. Yelah, perempuan seorang-seorang dekat dalam rumah, tiba-tiba dengar bunyi tapak kaki, lepas tu bunyi orang bisik pula tu. Hui gila, tak payah orang perempuan lah, aku sendiri pun goyang mat. So si Andreas ni pula pelik lah. Dia dekat bangsal 1 hari tau. Kedudukan bangsal tu lebih kurang boleh nampak rumah tu. Agak mustahil ada orang asing datang menyorok dekat dalam rumah dia tanpa dia tahu. Walaupun dalam keadaan skeptikal, dia pun pergilah cek. Kot-kot lah, mungkin ada pencuri ke, perogol ke yang sedang menyorok dekat dalam loteng rumah dia tu. Tapi bila dia pergi cek, tak ada seorang pun mat. Habis setiap penjuru loteng tu dia geledah, tak ada orang langsung. Dekat atas loteng tu dia memang satu ruangan luas tau. Diorang tak gunakan kawasan ni untuk simpan barang-barang ke apa ke. Memang kosong. So tak ada tempat untuk siapa-siapa pun menyorok. Dia cek juga kot-kot ada tanda pecah masuk ke, cermin pecah ke.
Tak ada juga, Mat. Pendek kata, memang tak ada tanda-tanda orang dekat atas tu. Sepanjang beberapa minggu, benda ni selalu sangat berlaku. Bila mate ni, orang gaji ni nak tidur je, dia akan kedengaran orang mundar-mandir dekat atas loteng tu. Suara orang bisik-bisik lah, suara orang ketuk-ketuk dinding lah, cakar-cakar dinding lah. Dan setiap kali dia mengandu dekat Andreas pun panas lah. Sebab setiap kali si Andreas ni cek, memang tak ada apa-apa guys. Dia cek luar rumah, dia cek dalam rumah, dekat atas loteng, habis setiap penjuru rumah dia cek. Tak ada tanda-tanda orang pun. Yang peliknya, hanya orang gaji dia seorang je yang kena benda-benda macam ni. Pada mulanya si Andreas dan ahli keluarga Gruber ni beranggapan yang orang gaji ni tengah buat prank ke, nak main-main ke. Tetapi masalahnya, orang gaji ni dah bekerja dengan diorang ni sangat-sangat lama. Bukan sebulan dua, Mat, bertahun. So kalau tiba-tiba si orang gaji ni tiba nak buat perangai ke, macam tak logik sangat. Tapi nak dijadikan cerita lah, akhirnya orang gaji ni memang dah tak tahan sangat sebab asyik kena kacau. Boleh dikatakan hampir setiap malam dia even ingat rumah tu berhantu guys. Sampailah akhirnya dia ambil keputusan untuk berhenti kerja. Dia memang rasa dah tak selamat dekat dalam rumah tu. So benda ni akan membuat keluarga Gruber ni macam terkejut jugalah. Yelah, sebab benda ni akan kacau aktiviti diorang. Keluarga Gruber sangat-sangat mengharapkan yang orang gaji ni untuk menolong membuat kerja rumah, memasak, membasuh, sementara diorang ni menguruskan ladang diorang. Yelah, kalau orang baru nak masuk, nak train lagi, nak bagi tahu selok-belok pasal kerja lagi, benda renyah kot. Tapi nak tak nak, diorang terpaksa jugalah mengupah orang gaji baru untuk menggantikan orang gaji lama diorang. Selama 6 bulan ya guys, 6 bulan mereka tak berjaya mendapatkan seorang pun orang baru untuk menggantikan orang gaji diorang ni. Ini menjadikan kerja diorang makin bertambah. Setiap orang terpaksa bekerja di ladang, di samping tu terpaksa menguruskan hal-hal memasak, mengemas rumah, cuci pakaian dan sebagainya. So agak pisang lah, senang cerita. Masing-masing dah jadi semakin stres tau. Benda ni hanya disebabkan orang gaji diorang berhenti kerja je. So nampak tak, benda ni macam big deal pada diorang. Masa mula-mula orang gaji diorang ni berhenti, tak ada seorang pun yang mengalami perkara pelik macam orang gaji diorang ni. Mungkin diorang terlalu sibuk menguruskan kerja masing-masing. Akan tetapi lama-kelamaan Andreas pula mengalami pengalaman pelik yang sama. Dia dengar bunyi orang ketuk-ketuk dinding, bunyi cakar-cakar dinding, bunyi orang berjalan dekat loteng, bunyi orang bersembang dan sebagainya. Dan macam orang gaji dia juga, benda-benda ni semua berlaku bila dia berseorangan dekat dalam rumah. Dan seperti biasa juga, tak ada siapa pun yang dia jumpa. Lama-kelamaan si Andreas ni menjadi semakin paranoid. So dia pun ambil keputusan untuk bagi tahu semua ahli family dia. Dan pada masa ni jugalah semua ahli keluarga dia pun dengar semua benda yang sama. So nak tak nak diorang bertindak untuk buat spot check setiap penjuru rumah. Bukan setakat tu je, diorang geledah habis seluruh ladang diorang. Masing-masing ni tengah stres ni. Yelah, kerja makin bertambah. Lepas tu risau pula kok ada perompak tengah menyurut dekat rumah diorang ke apa ke. So benda ni menambahkan lagi level stres diorang. Kira macam kalau berlaga siku boleh bertombok lah, senang cerita. So end up tak ada satu orang pun yang diorang jumpa. Hantu ke, penceroboh ke, apa pun tak ada. Zero, Mat. Walaupun macam tu, diorang cubalah sedaya upaya untuk abaikan benda-benda pelik ni. Iyalah, apa lagi yang diorang boleh buat? Habis dah satu ladang diorang selongkar, tapi tak ada seorang pun yang diorang jumpa. So masing-masing teruskan kerja diorang, sampailah satu masa diorang sedar yang satu persatu barang dekat dalam rumah tu hilang. Ada kalanya barang ni diorang letak dekat tempat lain, tiba-tiba jumpa dekat tempat lain. Selalunya benda-benda kecil lah. Sebagai contoh, benda tu sepatutnya ada dekat dapur. Dia hilang sekejap, 2-3 hari kemudian tiba-tiba jumpa dekat bilik air pula. Lebih kurang macam tu lah. Yang paling pelik adalah kunci rumah diorang tiba-tiba hilang. Jenuh weh, diorang cari satu rumah, tak jumpa-jumpa. Time ni masing-masing dah paranoid tau. Masing-masing dalam keadaan ketakutan sebenarnya. Sampailah satu hari, anak perempuan kepada Victoria iaitu Cecilia yang berumur 7 tahun hilang pada malam hari. Memang panik gila satu rumah kot. Diorang mencari tengah-tengah malam buta tu. Diorang carilah di sekitar ladang, diorang cari dekat dalam area hutan, dalam bangsal, dalam rumah, dekat attik. Lepas tu secara tiba-tiba diorang temu Cecilia yang berumur 7 tahun ni dekat dalam hutan guys. Dia macam blur-blur lah, tak tahu yang dia dekat mana. Macam mana dia sampai kat situ pun diorang tak tahu.
Makin pelik tu. So dorang pun bawa lah budak kecil ni masuk balik ke dalam rumah. Masuk, dorang perasan dekat atas meja makan ada satu surat khabar. Yang peliknya, surat khabar ni tak ada satu pun orang yang beli. Tak ada seorang pun yang ke bandar pada hari tu. Sebab surat khabar tu bertarikh pada hari tu. Pada awalnya si Andreas ni beranggapan yang mungkinlah postman silap bagi alamat rumah. Tetapi selepas Andreas bertanya di rumah-rumah sekitar, tak ada seorang pun yang melanggan surat khabar tu. Benda menjadi lebih pelik bila beberapa hari kemudian store di mana keluarga ni simpan alat-alat seperti mesin dan alat-alat pertukangan seperti dipecah masuk. Kunci mangga yang dekat luar tu macam ada orang ketuk guys. Tapi dorang bernasib baik tak ada satu pun barang yang hilang dekat dalam store tu. Bila dorang fikir balik, dorang berada dekat tengah-tengah hutan belantara tau. Dan kedudukan store tu tak jauh pun daripada rumah. Untuk seseorang mengetuk mangga tu, confirm lah akan kedengaran oleh seseorang at least dekat dalam rumah. Tapi ceritanya tak ada seorang pun yang dengar. Yelah, area tu sunyi kot. Mustahil lah tak ada orang dengar. So bila benda-benda pelik ni berlaku dekat Andreas dan keluarga, dia jadi makin paranoid. Tapi masing-masing masih meneruskan kerja masing-masing. Tetapi apa yang berlaku pada awal Mac 1922 membuatkan setiap ahli keluarga Gruber menjadi daripada paranoid ke full blown panic. Pada satu pagi, Andreas bangun awal dan pergi ke pintu belakang rumah diorang ni. Dia buka je pintu, dia dapati ada tapak kaki di salji yang start daripada area hutan menuju ke pintu belakang rumah dia. Lepas tu tak ada jejak balik ke hutan tau. Tak ada jejak kaki balik ke hutan. Korang faham tak? Jejak tu daripada hutan tu, dia datang, dia berhenti kat situ. Dia seakan-akan seperti dia datang daripada hutan tu dan masuk ke dalam rumah tu melalui pintu belakang. Malam sebelumnya pula, salji turun dengan agak lebat. So memang nampak jelas kesan tapak kaki tu. Kalau abang boy pun panik. So si Andreas ni mengejutkan semua ahli keluarga dia dan bertanya siapa yang berjalan ke hutan pagi-pagi buta tu. Tak ada seorang pun yang mengaku. Yelah, masing-masing tengah syok tidur kot. Sejuk-sejuk memang tarik selimut lah cerita dia. So benda ni merisaukan Andreas. Sebab korang ingat tak abang boy cakap tadi yang dorang ada kehilangan kunci rumah pada suatu ketika. Dicampur pula dengan semua kejadian aneh yang berlaku di sekitar dorang ni. Masing-masing panik dan tak tahu nak buat apa. Andreas dan ahli keluarga geledah satu rumah nak cari siapa yang menyorok dekat dalam rumah diorang ni. Cari punya cari, tak jumpa satu apa pun. Andreas beberapa kali selidik kesan tapak kaki tu. Memang kesan tapak kaki tu satu arah je. Dia cek setiap exit, pintu depan, tingkap dan sebagainya. Dia nak cek kokot adalah kesan tapak kaki keluar daripada rumah dia. Tapi tak ada guys. So benda ni menandakan yang pemilik tapak kaki tu masih berada dekat dalam rumah diorang. Pelik tak? Dah cari dah ni. Semua ceruk diorang cari. Habis semua diorang ledah. Tapi tak jumpa satu apa pun. Si Andreas ni masih tak puas hati. So dia pun cubalah untuk track balik kesan tapak kaki tu berasal daripada mana sebenarnya. So dia pun pergilah mengikut tapak kaki tu. Akan tetapi bila sampai di pinggir hutan, kesan tapak kaki tu hilang macam tu je. Lagilah si Andreas ni pelik. Kau dah kenapa kan? Takkanlah tapak kaki tu secara magic tiba-tiba muncul di pinggir hutan tu dan berjalan menuju ke rumah dorang. Lepas tu kesan tapak kaki tu tak keluar daripada rumah dorang. Hei, pelik kan? Abang boy baca kes ni pun pening. Daripada mana datang tapak kaki tu? So lepas daripada kejadian ni, si Andreas ni pun decide lah untuk bagi tahu seseorang tentang apa yang dorang alami. Sebab sebelum ni apa yang berlaku kat keluarga dorang ni, dorang macam simpan sendiri je, tak bagi tahu siapa-siapa pun. So macam abang boy cakap tadi, jarak rumah jiran yang berdekatan adalah dalam lebih kurang beberapa ratus meter lah. So bila si Andreas ni jumpa dengan jiran dia, dia bagi tahu semua yang berlaku dekat dorang. Dari saat peristiwa pelik terjadi dekat orang gaji dorang sampailah kejadian tapak kaki tu. Dalam pada masa yang sama, si Andreas ni desperate sebenarnya mengharapkan adalah penjelasan akan peristiwa pelik yang dia dan keluarga dia alami. Yelah, mungkinlah si jiran dia kot yang berjalan, bertanggungjawab, duk kacau dia ke, duk buat prank kat dia ke. Andreas sangat-sangat mengharapkan apa saja alasan logik yang boleh explain apa yang berlaku dekat keluarga diorang ni. Jiran dia ni bernama Lawrence. So si Lawrence ni bila dia dengar cerita si Andreas ni, dia pun pening guys. Dia pun tak ada penjelasan yang boleh dia bagi untuk membantu si Andreas ni. Tetapi dia adalah suggest untuk si Andreas ni bagi tahu polis. Paling kurang tidaknya si Lawrence ni bolehlah pinjamkan senjata rifle miliknya kepada Andreas. Tapi si Andreas ni fikir, mungkinlah dia overreacting tentang apa yang berlaku. Mungkin semua ni disebabkan stres, disebabkan orang gaji dia dah berhenti kerja, dan maybe dia dan keluarga dia imagine benda yang bukan-bukan.
So si Andreas ni pun baliklah ke rumah dia. Beberapa hari selepas tu, keluarga Gruber menerima berita baik. Finally ada orang yang berminat untuk menjadi orang gaji dorang. Memang happy lah dorang ni. Yalah, kerja dorang dapat diringankan. So pada 31 Mac 1922, orang gaji baru dia ni tibalah di Hinterkaifeck Fact Farm untuk melaporkan diri bertugas. Orang gaji baru dia ni bernama Maria Baumgartner. Tetapi malangnya itu adalah hari terakhir dia di dunia. Dalam tempoh 24 jam, seseorang atau sesuatu telah berjaya mengumpan ahli keluarga Gruber seorang demi seorang ke dalam bangsal dan dibunuh dengan kejam. Seorang demi seorang telah dipukul di kepala dengan alat yang bernama mattock. Dia lebih kurang macam kapak kecil lah. Siasatan mendapati yang diorang bukan diikat atau diseret ataupun dipaksa. Diorang berjalan seorang demi seorang ke bangsal tu untuk dibunuh. Tanpa paksaan ya guys. Seperti dirasuk tau setiap seorang. Lepas seorang dibunuh, pembunuh tu akan menyusun mayat tu dekat satu ceruk di bangsal dan menutup mayat tu dengan rumput jerami. Dan kemudian dia akan pergi masuk ke dalam rumah dan mendapatkan seorang lagi. Dan dia akan bawa ke bangsal untuk dibunuh dengan cara yang sama. Andreas, isteri Andreas, anak perempuan mereka Victoria dan anak perempuan Victoria yang bernama Sazelia juga, semua mati dengan cara yang sama. Dan mayat mereka diatur dalam keadaan berbaring bersebelahan dengan yang lain. Dan mayat diorang ditutupi dengan jerami. Seorang lagi ahli keluarga Gruber iaitu anak lelaki Victoria yang berumur 2 tahun didapati mati di atas katilnya dengan kesal luka di kepala. Begitu jugalah dengan orang gaji baru diorang, mati dalam keadaan yang sama. 4 hari kemudian, seorang mekanik yang dijadualkan datang ke ladang tu untuk repair sebuah mesin. Dia ketuk pintu depan. Tak ada orang yang buka. So dia ingatkan penghuni rumah tu ada di sekitar ladang tengah busy buat kerja masing-masing. So dia intailah kat dalam rumah. Dia boleh dengar tau bunyi anjing peliharaan keluarga Gruber ni menyalak daripada dalam rumah dan lampu masih menyala. So dia pun check lah sekitar ladang tu. Dia pergi dekat dalam store, tak ada. Dia pergi dekat kandang ayam, tak ada. Dia pergi dekat kandang kambing pun tak ada. Tak ada orang. Satu ladang tu tak ada. Mesin yang dia patut repair tu adalah park dekat tepi ladang tu. So dia rasa macam dia tak perlu pun ahli keluarga Gruber untuk sambut dia dan sebagainya. So dia pun pergilah ke mesin tu dan start untuk repair. So setelah beberapa jam, dia pun selesailah kerja dia. So semasa dia nak kembali dekat rumah tu untuk bagi tahu yang dia dah siapkan kerja, dia perasan yang pada awalnya anjing tu berada dekat dalam rumah. Mula-mula tu tahu anjing tu berada dekat dalam rumah. Sekarang ni anjing tu berada dekat luar rumah dan diikat di beranda depan rumah. Sekali lagi Mamat repairman ni, dia mengetuk pintu rumah untuk berjumpa dengan Andreas. Dia ketuk pintu, tak ada siapa jawab. Dia pergi kat pintu belakang pula. Dia ketuk tapi masih tak ada orang jawab. Pintu rumah diorang ni depan belakang bergunci. So dalam keadaan pelik, Mamat mekanik ni pergi ke rumah jiran bersebelahan iaitu rumah Lawrence. Bila dia berjumpa dengan Lawrence, Mamat mekanik ni pun bagi tahulah yang dia datang untuk repair mesin dekat dalam rumah Andreas. Bila dia jumpa dengan Lawrence, Mamat mekanik ni pun bagi tahulah yang dia datang untuk repair mesin dekat rumah Andreas ni. Tetapi macam pelik sikit, Andreas tak ada. Dia bagi tahulah yang mula-mula anjing tu berada dekat dalam rumah. Lepas dia habis kerja je, tiba-tiba anjing tu berada dekat luar rumah pula. Dia cek-cek lah sekitar rumah, tapi tak ada langsung kelibat ahli keluarga Gruber. So dia just nak tinggalkan pesan dekat Lawrence yang dia dah repairkan mesin tu dan mengharapkan duit upah dia dibayar. So selepas Mamat mekanik ni pula, Lawrence pun agak risau jugalah. Yelah, beberapa hari sebelum tu si Andreas pernah mengadu dekat dia pasal kejadian misteri dekat ladang dia. So hari ni mekanik pula bagi tahu dia yang Andreas tak dapat ditemui. So si Lawrence dengan beberapa orang pekerja ladang dia pergi ke ladang Hinterkaifeck untuk cek sama ada keluarga si Lawrence ni okey ke tak. Yelah, risau juga kan. Diorang cek kat rumah, diketuk-ketuk, dipanggil nama berulang kali tapi tak ada jawapan. So diorang pun cek lah sekitar ladang tu, di store, di kandang ayam, di kandang kambing, dan lastly diorang perasan pintu bangsal dia terbuka. So diorang pun pergilah ke dalam bangsal. Pada mulanya diorang tak perasan satu apa pun, tetapi selepas diorang cek betul-betul, seperti ada something dekat satu ceruk di dalam bangsal tu tersorok di bawah timbunan jerami. Cek punya cek, disitulah diorang temui 4 mayat ahli keluarga Gruber. Dan bila diorang beralih pencarian kat dalam rumah pula, diorang temui mayat Joseph dan mayat orang gaji keluarga Gruber mati di tempat tidur. So tanpa membuang masa, Lawrence pun telah menghubungi pihak berkuasa. Siasatan awam mendapati yang semua mangsa dibunuh pada hari orang gaji tu tiba di ladang Hinterkaifeck, iaitu pada 31 Mac. Dan selama 4 hari selepas tu, sehinggalah masa penemuan mayat diorang tu, seseorang telah tinggal dekat dalam rumah tu.
ada sisa makanan yang baru dimasak. Unggun api telah dihidupkan dan terdapat beberapa kesan seperti ada orang tidur dekat atas katil Andreas Gruber. Tak dapat dipastikan sama ada seseorang ataupun beberapa orang pelaku bertanggungjawab atas jenayah ni. Akan tetapi yang pasti pelaku memang buat rumah tu macam rumah ayah diorang tu. Even terdapat kesan yang lembu peliharaan Gruber ni telah diperah susunya. Creepy doh. So pihak berkuasa tak ada apa-apa bukti akan siapa yang bertanggungjawab atas jenayah ni. Korang kena ingat pada masa ni tahun 1922, forensik pengumpulan bukti-bukti ni tak se-advance macam sekarang lah. Bamboy rasa lah kalau peristiwa ni terjadi pada masa sekarang ni, ada kemungkinan yang penjenayah ni akan dapat ditangkap. Beratus orang telah disoal siasat untuk kes ni. Mula-mula polis beranggapan yang mungkin perompak lah yang bertanggungjawab atas jenayah ni. Tapi bila diorang cek dekat peti simpanan, duit langsung tak disentuh guys. Barang-barang berharga seperti barang kemas pun tak disentuh. Kemudian polis membuat teori yang ada orang dendam dengan keluarga Gruber ni. So tak pasal-pasal si Lawrence, iaitu jiran terdekat, tiba-tiba menjadi suspek utama untuk kes ni. Selidik punya selidik, rupanya si Lawrence ni pada suatu ketika ingin mengahwini Victoria, anak kepada Andreas ni. Akan tetapi ditentang oleh Andreas. So mungkin ada motif lah dekat situ. Tapi akhirnya Lawrence dilepaskan disebabkan Lawrence ni mempunyai alibi yang kukuh. Dia pun ada ladang untuk dijaga dan dia ada keluarga dia sendiri. So macam Bamboy cakap tadi, selepas kematian keluarga Gruber ni, rumah dan ladang tu ada orang yang jaga. Penjenayah tu tinggal dekat dalam rumah tu macam rumah ayah diorang je dia buat. So agak mustahil lah bagi Lawrence ni untuk tinggal dekat rumah Gruber tanpa seorang pun ahli keluarga Lawrence yang tahu. Nak tahu tak apa yang diorang buat selepas tu? So disebabkan semua kecederaan pada mangsa ni semuanya ada dekat belakang kepala. Selepas bedah siasat habis dilakukan, kesemua kepala mangsa telah diasingkan daripada badan mereka dan kepala ni telah dihantar kepada seorang ahli psikik di Bandar Munich. Punyalah desperate polis time ni. Walaupun selepas hantar kepala tu dekat Bomoh, masih diorang temui jalan buntu. So polis memang buntu lah untuk selesaikan kes ni. Diorang tak ada suspek, tak ada motif, dan kes ni dibiarkan terbuka. Dan selepas 100 tahun, 1922 hingga 2022, kes ni masih tak dapat diselesaikan. Korang nak tahu tak apa yang terjadi kepada mayat-mayat tu? Mayat-mayat tu semua ditanam tanpa kepala guys. Semua ni disebabkan selepas kes ni berlaku pula Perang Dunia Kedua. So ada banyak benda lah Adolf Hitler nak fikir daripada simpan kepala mangsa kematian misteri ni. So end up semua kepala tu telah hilang guys. Diorang tak tahu pun yang diorang letak kat mana. Gila betul twist kes ni. Banyak gila spekulasi tentang siapa pembunuh sebenar yang bertanggungjawab mengambil 6 nyawa pada hari itu. Teori yang paling popular adalah diorang mengaitkan misteri pembunuhan di ladang Hinterkaifeck ni dengan satu siri pembunuhan di US pada masa yang lebih kurang sama. Dan orang yang bertanggungjawab adalah seorang pendatang yang bernama Paul Mueller. Paul Mueller adalah seorang pembunuh bersiri daripada Amerika yang menggunakan modus operandi yang hampir sama. Dia dikatakan bertanggungjawab membunuh di antara 40 hingga 100 orang guys. Kes pembunuhan dia yang paling famous adalah dia membunuh beberapa keluarga di dalam kediaman mereka menggunakan pickaxe. Seperti kes Hinterkaifeck juga. Memang sama. Tak ada kehilangan duit dan harta benda. Korang boleh cek Valiska X Murder dekat Google. Menurut teori ni lagi, Mueller telah melarikan diri ke Germany untuk mengelakkan diri daripada ditangkap oleh pihak berkuasa di US. Semua ni berlaku beberapa tahun sebelum terjadinya peristiwa hitam di Hinterkaifeck. Serius guys, pada Abang Boy lah, ini adalah kes yang paling membingungkan dan paling interesting yang pernah Abang Boy cover. So kepada korang yang peminat crime story ni, apa pendapat korang? Siapa sebenarnya pembunuh Andreas dan keluarganya? Adakah orang ataupun adakah hantu? Seperti biasa, bagi pendapat korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Apa-apa pun korang memang awesome guys. Sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.